projek makanan kami adalah potato pillow. Yang pertama adalah alatan-alatan. Alatan-alatan yang kami perlukan adalah kuali, pinggan, penapis, mangkuk, garpu, sudu, pisau, papan pemotong dan sudik. Seterusnya adalah bahan-bahan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah minyak masak, cendawan inoki, tepung jagung, garam dan kentang. Di samping itu, kami menggunakan unsur modifikasi daripada pengupas kentang kepada pisau. Sekiranya MBPK tidak mempunyai pengupas kentang di rumah, mereka boleh menggunakan pisau untuk mengupas kentang. Ini merupakan analisis tugasan saya, iaitu aktiviti mengupas kulit kentang. Peralatan yang digunakan adalah pisau. Langkah-langkah seterusnya akan dibincangkan sebentar saja lagi. Bahan masakan yang diperlukan adalah kentang dan peralatan yang digunakan adalah pisau. Tidak lupa juga aspek kebersihan perlulah dititik beratkan dalam diri MBPK. Aktiviti membasuh tangan terlebih dahulu perlulah dilakukan sebelum melakukan apa-apa aktiviti tugasan seperti memotong maupun memasak. Langkah-langkah memasak. Langkah yang pertama adalah membasuh kentang dan potong kentang secara separa. Kita akan membasuh setiap satu kentang dengan bersih menggunakan air yang bersih. Berdasarkan video ini, kita dapat lihat individu ini membersihkan dengan sempurna setiap permukaan kentang tersebut dengan menggunakan air yang bersih. Kita dapat lihat permukaan sebelum dan selepas kentang itu dibersihkan. Sesudah itu, kita akan pastikan setiap satu kentang telah dibersihkan dengan baik. Langkah yang kedua adalah memotong permukaan kentang di bahagian tengah. Tujuannya adalah bagi memudahkan proses memotong kulit kentang setelah merebus kentang. Sebelum itu, kita akan membuang bahagian ujung kentang. Jika dilihat dengan lebih dekat, ini adalah cara untuk memotong kulit permukaan kentang di bahagian tengah. Proses memotong kulit kentang ini tidak perlu terlalu dalam kerana kita hanya ingin memotong kulit permukaan kentang untuk dipisahkan dengan isi kentang. Setelah itu, kita akan masukkan kentang yang telah dipotong separa ke dalam mangkuk supaya kita dapat mengasingkan kentang yang telah dipotong dan belum dipotong.
Langkah ketiga, membuang kotoran pada kentang. Tujuannya adalah bagi memastikan permukaan dan isi kentang berada dalam keadaan bersih dan boleh dimakan. Langkah keempat, merebus kentang. Masa yang diperuntukkan adalah 30 minit. MBPK hendaklah merebus kentang sehingga empuk. Tujuannya adalah bagi memudahkan proses melenyek dan mengupas kulit kentang. Langkah kelima, membasuh kentang. Tujuannya adalah bagi membersihkan permukaan kentang. Sekaligus MBPK dapat mengurangkan suhu panas pada kentang supaya proses pemotongan selepas ini berjalan lancar. Langkah keenam, mengupas kulit kentang. Menggunakan peralatan yang telah dimodifikasikan iaitu peralatan pisau. Bermula dengan bahagian tengah hingga ke bahagian hujung. Pertama sekali, MBPK boleh memotong kentang kepada dua bahagian. Tangan yang dominan akan memegang pisau. Seterusnya, tangan yang sebelah lagi akan memegang permukaan kentang supaya berada dalam keadaan yang selamat. Sekiranya keadaan kentang berada dalam keadaan yang panas dan tidak boleh disentuh, MBPK boleh menggunakan peralatan garfu untuk memegang kedudukan kentang supaya lebih mudah proses mengupas. Seterusnya, kentang tersebut akan dipotong secara 4 bahagian. Hal ini dapat memudahkan proses melenyek sebentar saja lagi. Bahagian kentang yang telah dipotong 4 tadi akan diasingkan di pinggan yang lain. Tidak lupa juga kita akan mementingkan aspek keselamatan. Umum mengetahui bahawa pisau merupakan peralatan yang bahaya kepada MBPK jika tidak diberi perhatian sepenuhnya. Oleh itu, guru hendaklah mengajar MBPK cara memegang pisau dengan betul. Selain itu, jika keadaan suhu kentang telah kembali normal, MBPK boleh memegang kentang seperti dalam video di atas, kemudian mengupas kulit kentang dengan mudah. Tambahan pula, menurut video ini kita dapat saksikan bahawa selepas aktiviti merebus, kita lebih mudah mengupas kulit kentang tersebut. Kebarangkalian besar, individu-individu akan mengupas kulit kentang tanpa direbus. Aktiviti tersebut akan menyukarkan
proses pemotongan kulit kentang. Akhir sekali, kita menitik beratkan aspek kebersihan. Membuang sampah ke dalam plastik sampah. Setelah selesai menjalankan tugas, segala sisa dan kulit kentang akan dibuangkan ke dalam plastik untuk dikemaskan. Terima kasih, itu sahaja daripada saya. Baiklah, mari kita ke analisis tugasan seterusnya. Hai, saya Nurin Afrina binti Syukri akan menyambung analisis tugasan potato pillow dan khususnya kepada melenyek kentang dan membentuk kentang. Alatan-alatan yang diperlukan adalah sudu dan garfu, mangkuk penapis, mangkuk dan pinggan. Jadi, langkah-langkah analisis tugasan yang pertama, letakkan kentang yang telah direbus ke dalam mangkuk dengan menggunakan sudu. MBPK dinasihatkan untuk menolak kentang yang telah direbus secara perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa sebagai langkah keselamatan dan kebersihan kentang yang telah direbus dan dikupas. Penggunaan sudu adalah langkah kebersihan yang patut dipatuhi oleh MBPK semasa memasak untuk menjaga kebersihan kentang sepanjang proses memasak. Ketiadaan pelenyek kentang menjadikan garfu sebagai unsur modifikasi di dalam proses memasak ini. Jadi, langkah yang kedua adalah melenyekkan kentang dengan menggunakan garfu. MBPK dinasihatkan untuk menolak kentang ke permukaan sisi mangkuk dan menekan secara perlahan-lahan dan berhati-hati semasa melaksanakan langkah ini. Pergerakan ke atas dan ke bawah adalah salah satu cara untuk memudahkan proses melenyek kentang seperti ditunjukkan di dalam video tersebut. Sekiranya proses menolak kentang ke permukaan mangkuk adalah agak sukar dilaksanakan, jalan alternatif yang dapat dilaksanakan oleh MBPK adalah menekan-nekan menggunakan dua garfu. Langkah ini adalah lebih mudah dan lebih menyeronokkan untuk dilaksanakan oleh MBPK. Langkah ini juga lebih selamat dan tidak mengotorkan kawasan sekeliling. Proses melenyek kentang perlulah diteruskan sehingga kentang menjadi halus.
Langkah ketiga, masukkan 6 sudu besar tepung jagung ke dalam kentang yang telah dilumatkan. Penggunaan tepung jagung perlulah disesuaikan dengan keadaan kentang dan di sini guru pendidikan khas memainkan peranan dalam membantu MBPK untuk menyelaraskan penggunaan tepung jagung. Setelah memasukkan tepung jagung, kini MBPK perlu memasukkan 1 sudu besar garam halus ke dalam mangkuk yang berisi kentang. Setelah itu, gaulkan bahan-bahan dengan menggunakan sudu sehingga kesemua bahan yang telah dimasukkan sebentar tadi diadunkan dengan sebati. Ini untuk memastikan bahan-bahan sebentar tadi disebatikan sebelum kita memasukkan bahan yang seterusnya. Langkah ke-6, masukkan cendawan enoki sebagai bahan inovasi tambahan. Kami memilih cendawan enoki sebagai bahan inovasi tambahan adalah kerana penggunaan kos yang sedikit dan juga bertepatan dengan diet sihat MBPK. MBPK perlu memasukkan cendawan enoki secara separuh-separuh dan tidak sekaligus untuk memastikan cendawan itu digaulkan dengan sebati. Jadi, pergerakan memasukkan separuh dan gaulkannya sedikit dan memasukkan lagi separuh ke dalam mangkuk dan seterusnya, gaulkan semuanya sekali. Setelah itu, MBPK diminta untuk membasuh tangan sehingga bersih dan mengeringkannya untuk menyambung aktiviti yang seterusnya. Ini merupakan langkah kebersihan yang perlu dipatuhi oleh MBPK. Seterusnya, gaulkan bahan-bahan menggunakan tangan yang bersih sehingga sebati. Ini bagi memastikan pembentukan adunan menjadi mudah untuk dibentuk dan digoreng. Aktiviti penggaulan perlulah diteruskan sehingga dough menjadi seperti ini. Dan kini, langkah yang ke-9 adalah bentukkan adunan secara bulat yang kecil. Ini adalah untuk mempercepatkan proses memasak. Setelah kesemua adunan telah dibentuk,
Kini langkah yang ke-10 adalah menggoreng kentang selama 5 minit. Dan akhirnya siaplah potato pillow kami. Sekian, terima kasih.